Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Hari ini saya ada satu uh, ulasan ya berkenaan dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh veteran DAP iaitu Lim Kit Siang. Okey. Baik. Yang bukan hanya saya kira terlalu resis, ianya mampu memarakkan Islamofobia, iaitu apa jua unsur atau kenyataan ataupun tindakan dan sebagainya yang menimbulkan ketakutan terhadap Islam, agama Islam, sama ada agama Islam, budaya Islam, Nabi dan sebagainya. Okey. So, kenyataan ini amat menyedihkan saya dan menyebabkan saya bingung kenapa Anwar Ibrahim duk diam. Okey. Kita diberitahu, jangan resis dan sebagainya. Lepas itu Hadi dikambing hitamkan, PAS dikambing hitamkan, kononnya ianya membuat kenyataan berhubung dengan Israel ke Anwar ejen Israel dan sebagainya lah. Okey. Walaupun saya dengar balik ceramah-ceramah Hadi dan saya gagal menemui mana-mana ucapan ke ataupun kenyataan ke yang bersifat yang dikatakan itu, tetapi saya bersetujulah oleh kerana ada dakwaan dari pihak Anwar, maka kalau pihak berkuasa siasat saya setujulah. Okey. Tetapi saya pelik ya, Kit Siang membuat satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab, yang perlu ditentang oleh mereka yang menganut agama Islam, sebab ya, dia kacau, bukan orang Islam kacau. Saya baca Lim Kit Siang tidak menyembunyikan kebimbangannya apabila melihat jumlah kerusi parlimen yang dimenangi oleh PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional dan sebagainya. Dia bertanya, adakah fenomena gelombang hijau yang kuat di Malaysia akan menjadikan Malaysia sebuah negara Islam sepenuhnya menjelang PRU ke-17 sebelum 2032? Kit Siang bertanya. Okey. Bagaimanakah Anwar terlepas pandang kenyataan ini? Bagaimanakah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang kononnya hendak perpaduan membenarkan kenyataan ini? Bagaimanakah Anwar dan pemimpin Pakatan Harapan boleh berdiam diri sedangkan Kit Siang mengeluarkan kenyataan yang mampu mengguris hati penganut agama Islam? Ya. Kit Siang bukan hanya hasutan sebenarnya kenyataan ini. Okey. Kit Siang bercerita berkenaan dengan, dia bertanya adakah ini akan menjadi negara Islam. Sebenarnya kenyataan itu menimbulkan kerisauan ya. Dia menyuarakan kerisauan, ada gelombang hijau dan sebagainya. Dalam sistem demokrasi, bagaimanakah anda boleh menghalang pilihan rakyat? Sekiranya contohnya majoriti ingin memilih untuk menjadi lebih spiritual atau memilih parti yang berteraskan agama atau kaum, itu pilihan mereka ya. Bagaimanakah anda boleh mempersoalkan dengan cara yang menimbulkan ketakutan ini akan menjadi negara Islam, seolah-olah satu ancaman akan berlaku kepada bukan Muslim, yang sememangnya bukan Muslim ini tidak perlu takut kerana dilindungi oleh perlembagaan. Apakah Kit Siang tidak puas hati dengan jurang pemisahan antara Melayu dengan bukan Melayu yang sudah wujud selepas PRU 15 dan ingin sekarang jurang pemisahan kaum bertukar menjadi jurang pemisahan keagamaan dengan kenyataan sedemikian? Okey. Kalau kita rujuk Perlembagaan Persekutuan, kalau kita kaji Perlembagaan Persekutuan, dinyatakan dengan jelas Malaysia adalah
ya, Malaysia adalah agama Islam adalah agama, dia tak sebut rasmi, adalah agama persekutuan. Okey. Tetapi tafsirannya, jika kita baca dengan perkara-perkara lain di mana ianya tidak boleh dicabar, dan bukan Muslim tidak boleh cuba memarakkan ataupun cuba meminta orang Muslim untuk menganut agama lain dan sebagainya. Jadi memang ada perlindungan khusus spesifik kepada orang-orang Islam, dan ada undang-undang spesifik kepada orang-orang Islam, iaitu undang-undang syariah. Okey. Jadi bila kita kaji dari sudut itu, memang sifat-sifat negara Islam ada di dalam negara ini, tetapi diadun dengan cara, diadun di dalam perlembagaan dengan cara yang memberi banyak kebebasan kepada bukan Islam dengan cara yang tidak perlu ditakuti oleh bukan Islam. Jadi buat apa Kit Siang timbulkan perkara ni? Sekalipun pada 2032 ke apa ke yang dia timbulkan, sebab peratus Melayu meningkat dan sentiasa meningkat. Pada 2032 memang Melayu akan menjadi majoriti yang cukup besar, dan bukan Melayu akan menjadi minoriti. Itu tidak boleh dielakkan. Dan sekiranya mereka ingin menjadi lebih spiritual ke, atau mereka ingin menjadi kurang spiritual ke, bagaimanakah Kit Siang boleh menimbulkan kerisauan di kalangan bukan Melayu, seolah-olah jika mereka menjadi lebih spiritual atau mereka memilih parti yang lebih bersifat keagamaan, ini akan merupakan satu masalah. Apakah Kit Siang cuba sampaikan di sini? Kit Siang tidak bercerita lengkap, so kita nak tahu apa yang dia cuba sampaikan. Adakah dia cuba sampaikan bahawa sekiranya majoriti rakyat esok memilih kepada parti yang berteraskan Islam, akan berlaku satu ancaman kepada bukan Islam? Is that what Kit Siang is trying to say? Lihatlah, sekarang sudah timbul satu suasana ketakutan dengan hanya melafazkan kata-kata yang bersifat rasis dan Islamofobik, tanpa menjelaskan apa sebenarnya maksud dia. Orang akan tertanya-tanya, orang Melayu akan tertanya-tanya, mengapa Kit Siang cakap begitu? Orang bukan Muslim akan tertanya-tanya, jika berlaku negara Islam, adakah ini akan mengganggu gugat kebebasan kita? Sebab Kit Siang cakap begitu. Jadi buat apa cakap sebenarnya sesuatu yang belum terjadi? Adakah Kit Siang rasakan ianya adalah satu ancaman jika majoriti Melayu Islam sekarang sokong PAS ke, sokong perikatan ke? Sekiranya Kit Siang berpendapat sedemikian, ianya sudah menjadi satu yang membimbangkan, maka saya ada berita buat Kit Siang. Sememangnya gelagat korang ni sudah menyatukan orang Melayu, cuma belum secara rasmi. Sebab orang Melayu duduk di sebelah pagar sebelah sana, korang duduk sebelah sini. Okey? Bila dia orang duduk sebelah sana dan mereka marah dengan PKR, DAP, UMNO yang membuat naratif-naratif palsu penuh dengan penipuan untuk menghalalkan satu perkahwinan setelah menipu penyokong mereka bulat-bulat, orang Melayu sini akan bersatu atas naratif kita ditipu. Dan kemudian pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni semestinya akan wujudkan pentas penyatuan. Bila pentas itu diwujudkan, there is nothing you can do to stop penyatuan. Adakah anda, Kit Siang, takut dengan penyatuan ini? Awak tanya berkenaan dengan adakah negara ini akan jadi negara Islam? Bagaimana pula jika orang Muslim bertanya, adakah negara ini menjadi negara pentadbiran Chinese ke, Indian ke, Iban ke? Melihatkan seluruh masyarakat Cina di belakang DAP,
Seluruh masyarakat India di belakang parti ini. Seluruh masyarakat Iban di belakang parti itu. Mereka bersatu. Adakah Kit Siang akan menuduh pemimpin-pemimpin Melayu resis sekiranya mereka berkata demikian? Sudah pasti. Tetapi dia sewenang-wenangnya dia boleh tuding jari dan berkata, oh, ini mungkin, adakah boleh jadi negara Islam dan sebagainya? Ya? Seolah-olah penyatuan Melayu ini merupakan satu ancaman besar. Jadi, pelik tak? Ini tanah Melayu, majoritinya Melayu. Tapi bila Kit Siang bercakap begini, Anwar senyap. Tetapi asyik dikambing hitamkan PAS, asyik dikambing hitamkan Hadi. Politik darjat perkauman ke ini? Itu persoalan yang ingin saya bangkitkan. Sebab saya ulang, kenyataan Kit Siang bukan hanya resis lampau, ianya bersifat Islamofobia. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.